A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf. Ayat 49. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Maksudnya, tanyalah wahai Muhammad mereka yang kami telah utuskan sebelum engkau daripada kalangan rasul-rasul kami. Adakah pernah kami jadikan selain daripada Allah Ar-Rahman Tuhan-Tuhan yang disembah? Pengajarannya, pertama, Allah akan sentiasa bersama. Allah akan sentiasa bersama orang-orang beriman. Lebih-lebih lagi para rasul. Dan Allah akan sentiasa menghiburkan para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berada di dalam kesedihan. Yang kedua, semua para rasul hanya mengajak manusia agar menyembah Allah yang Esa dan menjauhkan taghut. Maka wajib ke atas setiap pendakwah juga mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Bukan mengajak kepada kumpulan atau mazhab atau pendapatnya.
Yang ketiga, hanya manusia yang tidak berakal, hanya manusia yang tidak berakal waras sahaja yang menyembah selain daripada Allah dan meninggalkan Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Penyayang. Di ayat 46, "Walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'aun wa mala'ihi. Faqala inni rasulu rabbil alamin." Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa ada tanda-tanda kiamat ke? Dan pasti sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Rabbil Alamin. Pengajaran yang pertama, Nabi Musa AS adalah Nabi yang paling banyak diuji dan paling ramai pengikutnya. Maka dia menjadi contoh utama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua pendakwah. Yang kedua, tidak ada seorang rasul yang diutuskan Allah melainkan pasti bersamanya ada bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah dan kebenaran Rasul. Yang ketiga, antara strategi dakwah yang baik ialah berdakwah kepada pembesar dan pemimpin. Kerana bersama mereka ada pengikut yang ramai dan fanatik. Fanatik dalam braket walaun. Okey, yang keempat. Cara terbaik untuk mengajak manusia agar hanya menyembah Allah ialah dengan menyampaikan kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan begitu banyak yang seharusnya disyukuri.
dan perintahnya ditaati. Okey, ayat 47. Falamma ja'ahum biayatina idza hum minha yadhakun. Kita sekalikan dengan ayat 48. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhaznahum bil azabi la'allahum yarji'un. Maksudnya ayat 47, maka tatkala telah datang kepada mereka ayat-ayat kami, tiba-tiba mereka permainkan. Dan tidaklah kami tunjukkan kepada mereka daripada apa-apa bukti kebesaran kami, melainkan yang lebih besar, lebih jelas daripada yang sebelum. Dan kami timpakan mereka dengan azab. Semoga mereka kembali. Pengajaran dua ayatnya. Pertama, tabiat manusia yang kufur kepada Allah akan sentiasa mempermainkan dan mengejek tentang bukti-bukti dan mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah. Sebaliknya, orang yang beriman akan terus beriman kepada Allah walaupun dengan hanya satu bukti. Walaupun dengan hanya satu bukti. Yang kedua, rahmat Allah kepada hamba-Nya dengan mengutuskan para rasul dan bersama mereka bukti-bukti yang banyak dan jelas yang tidak ada menolaknya melainkan mereka yang bodoh sombong. Yang ketiga, rahmat Allah juga kepada hamba-Nya dengan menurunkan azab kepada manusia semasa di dunia. Semoga mereka kembali kepada Allah. Okey. Kita sambung ayat seterusnya. Okey, ayat hari ini ayat 49 kaitan dengan ayat lepas. Ayat yang lepas Allah beritahu sifat Firaun dan kaumnya yang degil. Tapi dalam masa yang sama mereka minta juga dalil-dalil bukti. Bukan untuk beriman, tapi untuk mengejek, mempermainkan. Dan mereka juga berjanji sekiranya ada bukti baru yang meyakinkan mereka, mereka akan beriman. Jadi ayat hari ini Allah nak ceritakan apa berlaku setelah mereka minta bukti. Dan apa mereka buat dengan janji mereka yang akan beriman.
Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu, dan mereka berkata, ya ayyuhas sahiru, ya ayyuha, wahai as-sahir, apa dah? Ahli sihir. Siapa yang bercakap ni? Bukan. Firaun dan kaum dia. Kan ayat sebelum ini Nabi Musa berdakwah pada Firaun dan mengatakan ana rasulu rabbil alamin, aku utusan rabbil alamin. Maka reaksi Firaun dengan kaumnya ialah mereka berkata pada Musa, wahai ahli sihir. Soalnya kenapa dia gelar pada Musa ahli sihir? Sebab dia boleh pakai tongkat. Boleh pakai tongkat. Orang ahli sihir berkuasa. Berkuasa lah. Darah tinggi. Darah tinggi. Itu ahli sihir. Semua orang ahli sihir tu. Ada banyaklah huraian daripada tafsir. Huraian yang paling masyhur ialah mereka pada zaman tu menganggap tukang sihir adalah orang yang berilmu, orang yang alim, dan mereka memuliakan tukang sihir. Jadi bila dia panggil wahai ahli sihir, makna wahai orang alim. Dan sebab itulah pemimpin-pemimpin dulu yang zalim, dia kena bergabung antara umara dengan ulama, kan? Umara pemimpin, ulama lah. Tapi bagi Firaun, mereka juga bergabung antara umara pemimpin dengan ulama. Umara tu Firaun dengan pembesar-pembesar dia lah. Ulama pula ialah tukang sihir. Sebab tu bagi Firaun, tukang sihir tu sangat penting. Kan? Kenapa sangat penting? Dia boleh convince rakyat. Dia boleh mensilap matakan rakyat dengan ilmu sihir. Nanti kita akan tengok bagaimana Firaun menjadikan rakyat dia menjadi bodoh melalui sihir. Okey, wahai ahli sihir, ud'u, berdoalah lana, kepada kami, ataupun berdoa untuk kami akan siapa? Berdoa untuk kami akan Tuhan engkau. Ini perangai manusia, kan? Dia tak beriman dengan Allah. Tapi bila dia berhajat, dia suruh berdoa pada Tuhan tu. Tuhan mana? Yang dia tak beriman. Faham kan? Macam Bani Israel, bila Allah perintah Musa supaya perintah Bani Israel sembelih lembu. Jadi dia kata, kenapa kena sembelih lembu? Isu dia ialah ada seorang Bani Israel dibunuh dan tak tahu siapa pembunuh. Tiba-tiba Allah suruh sembelih lembu, macam tak ada kaitan. Tapi Nabi Musa Nabi Musa kata ini perintah Allah. Maka dia kata apa? Ud'u apa dah? Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Okeylah, kalau macam tu, berdoalah untuk kami kepada siapa? Tuhan engkau. Supaya dia jelaskan kepada kami mahi. Apa jenis lembu tu? Warna apa, kan? Bentuk apa? Dia tak beriman dengan Tuhan Musa. Tapi bila dia berhajat, dia suruh Musa berdoa kepada siapa? Patut dia kata, okey, aku akan berdoa pada Tuhan aku. Kan? Itu perangai manusia. Dan berlaku tak dalam masyarakat kita? Contohlah, ada orang tak solat. Tapi bila ada masalah,
Dia tak salat tu mana dia tak beriman dengan Allah. Tapi bila ada masalah sakit ke musibah ke, dia cari Tuhan mana? Ha? Tuhan dia tak beriman tu. Tapi dia tak berdoa, dia suruh orang ketiga kan. Siapa dia? Ustaz, Pak Imam. Ustaz pula masuk kan, ha? Baca je doa. Jadi sebenar budaya tu daripada siapa tu? Oh, daripada Firaun. Kalau kamu tak beriman dengan Allah, jangan minta doa kepada Tuhan tu. Ni pula Firaun kata apa? Wahai Musa, iaitu wahai ahli sihir, doalah untuk kami Tuhan kepada Tuhan engkau. Bima ahida, dengan apa yang telah dijanjikan. Indaka di sisi engkau ataupun kepada engkau. Innana, sesungguhnya kami lamuhtadun, pasti. Lam ni pasti. Muhtadun akan mendapat petunjuk. Okey, bila kamu boleh bawa bukti yang baru, pasti kamu akan beriman. Ataupun kamu janji apa? Kalau kami tak beriman, Allah akan turunkan azab. Okey, berdoa pada Tuhan, minta dia turunkan azab. Kalau betul turunkan azab, kami akan beriman. Okey. Kemudian Allah kata apa? Falamma, maka tatkala kasyafna, kami angkat ataupun kami hilangkan dari anhum, dari mereka, al-azab. Bila Nabi Musa minta Allah turunkan azab, Allah makabulkan. Apa dia antara azab yang Allah turun pada Firaun dan kaumnya? Belalang, kutu, katak, darah, taufan. Ada satu ketika darah, dia air pergi minum, tiba-tiba bila minum, masa nak angkat putih, bila masuk mulut jadi darah. Semua air jadi darah. Belalang, jadi kemarau. Kemudian belalang makan semua tumbuh-tumbuhan. Jadi bila Allah turunkan azab, mereka suruh apa? Suruh Musa berdoa pada Tuhan. Kan Firaun mengaku Tuhan. Kenapa dia tak hilangkan sendiri? Menunjukkan apa tu? Dusta dan kebodohan. Kalau kamu mengaku Tuhan, hilangkan sendiri, kamu kan Tuhan. Nak bagi tahu apa yang mengaku tu sebenar hanya di bibir, dalam hati dia tak yakin pun dia Tuhan. Okey, bila Allah angkat balik azab tersebut, izahum yang kusun, tiba-tiba mereka yang kusun apa dah? Membatalkan ataupun memungkirkan janji. Janji apa ni? Nak beriman tu, la muhtadun. Kenapa dia mungkir? Apa alasannya? Alasannya ini bukan bukti, ini sihir. Ini sihir. Yang darah tu, yang kutu tu, itu bukan bukti keesaan Allah, tapi sihir, kami tak nak beriman. Dia panggil apa ni? Penyakit apa ni? Bila Allah turun musibah, dia berjanji kalau hilang musibah dia akan beriman. Bila Allah hilangkan musibah dia tak beriman. Ni penyakit apa ni?
sifat munafik, suka berjanji. Cakap tak serupa bikin. Yang kedua, penyakit bila dia terdesak dalam keadaan susah, dia akan janji apa saja. Bukan untuk beriman, tapi untuk lepaskan daripada musibah tu. Dan penyakit ni ada di mana-mana dan bila-bila masa. Ada tak pada orang Islam? Ada. Orang Islam bila ditimpa musibah, sakit ke sebulan, 2 bulan, dia pun bernazar. Bernazar kan? Bernazar tu berjanji tu. Wahai Tuhan, kalau sembuhkan penyakit ni, aku akan pergi umrah setiap tahun. Dia kadang-kadang sebab nak sangat sembuh tu, tak tahan sangat, dia akan janji. Kadang-kadang benda tak masuk akal. Aku akan puasa 3 hari turut-turut. Kan? Kita biar sebelum ni dalam 3 tahun 1 hari pun tak puasa. Ini nak 3 hari. Okey. Bila Allah angkat musibah tu, apa jadi? Macam-macam alasan dia. Menunjukkan apa? Dia sebenarnya menipu diri sendiri. Dia sebenarnya tak nak buat pun, tapi dia nak lepaskan. Aku tak nak musibah ni. Apa jadi, jadilah. Yang penting aku nak hilangkan musibah. Sebab tu dalam Islam, hukum bernazar adalah Wajib. tak. Hukum bernazar makruh. Bahkan ada kata haram. Hukum bernazar adalah makruh. Makna Allah tak suka. Tapi bila bernazar, wajib laksanakan. 2 benda yang berbeza. Orang kita suka-suka bernazar. Sebenarnya hukumnya Allah tak suka. Tapi bila bernazar, wajib laksanakan. Dia cari penyakit kan. Yang tak wajib jadi wajib. Asalnya sunat je. Okey. Cuba buka. Ini sama dengan kisah cerita yang sama, tapi Allah sebut dalam surah lain. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 132 ke? 132 dan seterusnya. Surah Al-A'raf ayat 132. Ada? Cuba tengok. Ni ayat ni panjang, 2-3 ayat. Kita tengok, masing-masing tengok dan kita tadabbur. Ayat 132. Semua jumpa? Okey. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Kata Firaun dengan kaumnya, mahma ta'tina, apa saja kamu bawa pada kami daripada min ayah, daripada bukti untuk menyihirkan kami. Tengok bahasa dia. Semua bukti yang Musa bawa tu dia kata sihir untuk menyihirkan kami. Fama nahnu laka bimu'minin, kami tak akan beriman. Okey. Ayat 133. Fa arsalna alaihim, lalu kami utuskan kepada mereka tufan. 1. Yang kedua, al-jarad, belalang. Yang ketiga, qummal, kutu. Kutu ada di mana-mana. Cuba bayangkan. Buka makanan ada kutu. Buka bilik ada kutu. Buka air ada kutu. Wad-dafadi', dan katak. Wad-dam, darah. Semua air bertukar jadi darah. Ayat, semua tu adalah bukti-bukti mufassalat yang jelas. Semua bukti yang Allah bagi jelas. Tapi akhirnya apa? Fastakbaru, lalu mereka sombong. Wa kanu qauman mujrimin. Sebab apa? Sebab mereka jenis kaum yang berdosa. Jadi sombong tu berpunca daripada apa? Dosa. Bila kita buat dosa satu, kemudian tambah, akhirnya hati jadi keras dan akhirnya kita sombong. Walamma waqa alaihimur rijza, ayat 134. Dan tatkala berlaku ke atas mereka ar-rijzu, azab, mereka pun cari Musa. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak, macam ayat tadi. Dan mereka berjanji, la in kasyafta,
sekiranya engkau dapat hilangkan daripada kami azab ini, lanu'minanna laka, dengan huruf taukid, pasti, sesungguhnya kami akan beriman. Dan janji kedua pada wala nursilanna, dan kami akan bebaskan Bani Israel. Sebab Bani Israel jadi hamba Fir'aun. Jadi Musa dah minta bebaskan Bani Israel untuk kami berdakwah. Sekarang dia ada dua janji kan. Okey, kemudian ayat 135, falamma kashafna anhum, maka tatkala kami angkat daripada mereka azab, rijzatu azab, ila ajalin hum balighu, sampai tempoh yang mereka sampai padanya, izahum yang kusun, mereka pun last sekali Allah bagi apa? Final, apa dah? Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum. Akhirnya Allah balas dengan tenggelamkan, itu habis. Tak ada peluang dah. Bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Apa dosa mereka? Satu, kazzabu, dusta ayat. Yang kedua, ghafilun, lalai. Okey. Tapi umat Nabi Muhammad ada tak azab macam ni? Tak ada. Okey ke tak okey? Mana lebih baik? Azab macam umat dahulu ataupun tak ada azab macam umat dahulu? Mana lebih baik? Tak ada azab. Tapi kalau ada azab macam umat dahulu, kita sedar, kita nampak. Tapi sekarang kalau Allah timpakan azab, kita sedar tak? Tak. Jadi mana lebih baik? Azab yang kita sedar dengan azab yang tak sedar? Ha? Jadi lebih baik azab macam dululah. Azab sikit-sikit. Boleh hurai tak sikit-sikit tu macam mana? Masih boleh ambil iktibar dan pengajaran tanpa terlalu teruk. Ada seorang pemuda, dia selalu buat dosa. Kemudian dia jumpa seorang alim. Dia kata, Allah kata kalau kufur padanya, kalau buat maksiat, hati jadi keras kan, dan Allah akan timpakan macam-macam musibah. Tapi dia kata, aku sihat pun walaupun aku buat maksiat kan. Maka alim ni kata, kamu pernah baca Quran? Adalah jarang-jarang. Bila kamu baca Quran, kamu pernah tak menangis? Tak pernah. Itulah azab. Faham tak? Azab yang tak sedar. Bila kita tak baca Quran ataupun jarang baca dan tak pernah menangis, sebenarnya musibah besar pada hati keras. Jadi azab yang kita tak sedar ialah hati keras. Siapa sedar hati dia keras? Sihat, boleh bercakap, boleh berjalan kan, tapi tak baca Quran, tak menangis, tak rasa bersalah. Dia tak sedar. Okey. Habis dah. Kemudian ayat seterusnya, wanada Fir'aun. Wanada Fir'aun, dan telah memanggil ataupun menyeru Fir'aun fi qaumi, pada kaumnya. Qala, dia berkata, bila Fir'aun dah tak ada hujah, akhirnya dia guna hujah pada hujah nak menghina lawan. Nak menghina lawan, iaitu Nabi Musa AS. Dia kata, ya qaumi, wahai kaumku, alaysa bukankah li ni bagiku ataupun milikku, mulku, kerajaan Mesra ni Mesir lah, kerajaan Mesir,
Wahazihi, dan ini anhar apa dia? Sungai-sungai. Tajri, mengalir min tahti, dari bawahku. Mengalir sungai apa ni? Kita tahu kan istana Firaun sebelah depan sungai. Sebab itulah masa mak Musa hanyutkan Musa kan, dalam kotak peti kan, mak dia takut. Sebab apa? Sebab akhirnya peti yang bawa Musa tu akan lalu depan istana Firaun. Sebab istana Firaun depan sungai. Jadi Firaun berbangga dua benda. Bila dia tak ada hujah, dia berbangga dengan kebiasaan manusia suka. Apa dia? Kekayaan. Harta, kekayaan. Dia kata sekarang, wahai kaum aku, bukankah kerajaan Mesir ni milik aku? Dan sungai-sungai mengalir. Ada pendapat mengata mengalir betul-betul depan istana Firaun. Ada kata betul-betul bawah istana Firaun. Satu kebanggaan. Sedangkan Musa ada apa? Musa rumah pun tak ada, bahkan jadi macam sentiasa melarikan diri daripada Firaun, kan? Lepas tu kadang-kadang pergi belajar tepi laut. Lepas tu lari pergi Madian, lari daripada Firaun. Seorang nabi, rumah tak ada, tanah air pun macam tak ada. Tapi Firaun Allah bagi apa? Kerajaan dan sungai-sungai. Kemudian kata Firaun pada kaum dia, afala tubsirun? Apakah kamu tidak melihat apa ni? Kamu nak apa ni? Kalau kamu beriman dengan Musa, apa dapat? Musa miskin. Tak ada apa-apa pun. Tapi kalau kamu beriman dengan aku ada kerajaan, aku ada sungai, macam-macam aku boleh bagi. Subsidi. Jadi kalau kita tanya pada rakyat akan pilih yang mana? Pemimpin yang miskin ke pemimpin yang kaya? Yang kaya. Okey. Jadi Firaun tanya, fikir-fikirlah kalau nak beriman dengan Musa. Fikir-fikirlah kalau nak undi calon tu. Oh, besok ke? Sini KL kan? Sini tak ada pilihan raya. Oh, Selangor. Jadi sekarang kita nak pilih yang pemimpin yang ada sungai, ada istana, ada kerajaan, ataupun pemimpin yang beriman walaupun dia miskin. Tak ada choice. Mana ada sama? Okey, dah stop. Ha? Kalau kita tak nak undi, so dosa tak? Sebab saya rasa semua sama. Tapi saya rasa Nak rasa sama ke nak rasa tak sama, itu pilihan kita. Tapi Allah kata faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Walaupun dia buat sebesar zarah kebaikan, dia akan lihat. Dan kalau dia buat kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan dibalas. Jadi undi itu sebesar zarah ke sebesar undi? Dia akan dipersoalkan. Oh, PM saya lah. Okey. Kata Syekhul Islam, dalam Quran ada 3 perkataan yang kalau orang itu sebut menunjukkan dia adalah orang yang sombong. 3 perkataan yang Allah rakam dalam Quran. Pertama, li. Yang kedua, indi. Yang ketiga, ana.
Tiga perkataan ni adalah ucapan orang yang sombong dan kufur kepada Allah. Li, milik aku. Siapa cakap ni? Firaun. Ini milik saya, yang ni milik saya. Itu ayat orang yang sombong. Saya ada rumah 5 buah, rumah kedai 10 buah, dan 2 lagi sedang proses nak sewa. Okey, Indi siapa cakap? Indi siapa cakap? Siapa cakap? Indi. Ha? Qarun. Cuba buka ayat surah Al-Qasas ayat 78. Surah Al-Qasas ayat 78. Ada tak perkataan Indi? Ada? Ada kan? Kata-kata siapa tu? Qarun. Apa maksud Indi tu? Bila Allah bagi kekayaan pada dia yang melimpah ruah, dia kata apa? Innama, ayat dia macam ni. Innama tuhu ala ilmin indi. Cuba terjemah. Innama, sesungguhnya hanyalah tuhu, aku telah diberi. Mana dia mengakui dia diberi harta oleh siapa? Allah. Tapi sebabnya apa? Ala ilmi, sebab ilmu yang aku miliki. Faham? Jadi aku dapat ni sebab apa? Memang aku layak dapat. Sebab aku ada ilmu. Itu membawa kepada kufur, syirik. Kamu ni kenapa pandai sangat? Semua boleh jawab. Awak tahu tak saya belajar berapa lama? 5 tahun. Dan guru saya berapa orang, tahu tak? Ada 20 orang. Semua serbannya besar-besar. Faham? Jadi bila kita berbangga dengan ilmu, dengan kepandaian kita, sifunya adalah Qarun. Yang ketiga, Ana ucapan siapa? Ucapan siapa? Semua ni ucapan musuh Allah. Firaun, Qarun, dan anak ialah Iblis. Bila Allah suruh sujud pada Adam, apa kata Iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik. Itu ayat-ayat yang membawa kepada orang tu kufur. Dalam surah Kahfi ada yang pemilik 2 kebun, kan? Apa Allah buat pada kebunnya? Bakar. Apa sebab? Ada tak dia guna salah satu ni? Ada tak? Ada. Apa dia? Ha? Tak, dia guna yang mana? Ayat yang mana ni? Li ke, indi ke, ana? Ha? Ana, cuba baca ayat tu. Kan baca tiap minggu. Hari ni hari Jumaat, dia baca ke Kahfi? Keluarkan ayat tu. Ana aksaru minka malan. Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia kata pada kawan dia, aku lebih banyak harta daripada kamu. Syarikat aku lebih besar. Staf aku lebih ramai. Habis. Boleh faham? Lepas tu kawan dia yang miskin, yang beriman, apa kata? Dia berdakwah tak pada kawan yang kaya, yang dah kufur ni? Apa dia kata? Akafarta, tengok. Tengok, ini antara ayat untuk kita berdakwah. Akafarta billazi
khalaqaka. Tengok min min turab. Summa min nutfatin. Okey. Tengok dua orang ni bersahabat. Satu beriman tapi Allah tak bagi apa-apa, miskin. Sahabat dia tak beriman tapi Allah bagi 2 kebun besar. Logiknya Allah bagi pada siapa kebun? Yang beriman. Kenapa Allah tak bagi 2 kebun besar kepada yang beriman kepada Allah? Apa dia? Sebab Allah bagi yang lebih mahal kepada orang beriman, bukan kebun tapi iman. Sebab itulah bila kawan tu berbangga, kawan dia berbangga dengan harta, dia berdakwah, dia bukan minta, oh kamu banyak ke, bagi sikit tak. Sebab dia tahu kawan dia dalam syirik. Tanggungjawab dia bukan minta tapi membetulkan. Apa dia kata? Al-kafarta, adakah patut kamu kufur billazi khalaqaka, dengan Tuhan yang cipta engkau. Engkau bangga dengan kebun yang banyak. Sebenarnya engkau dapat kebun tu sebab apa? Bukan setakat usaha tu daripada kamu, tapi kamu yang boleh berusaha. Kamu sendiri pun Allah cipta. Jadi kenapa nak sombong? Kan? Kalau Allah tak cipta kamu, kebun pun tak ada, kamu pun tak ada. Dan Allah cipta kamu pula daripada apa? Turab. Jadi salah satu ayat nak sedarkan orang, iaitu cerita asal usul dia. Jangan sombong. Dicipta daripada tanah, bila mati masuk tanah. Kan? Okey. Jadi jangan berbangga dengan harta. Bila dapat harta banyak, orang pun tanya, macam mana kamu dapat banyak ni? Apa jawapannya? Jawablah dengan ayat Quran. Kita kan pelajar tadabbur. Haza min fadli Rabbi. Haza min fadli Rabbi. Semua ni daripada anugerah Tuhan aku. Untuk apa? Bukan sebab aku pandai, bukan sebab aku layak, tapi liyabluwani, untuk Allah uji aku. Sama ada dengan nikmat ni aku semakin syukur ataupun kufur. Ucapan siapa tu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ke Nabi Daud? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ke Nabi Yahya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tengok Nabi Sulaiman, dia kata ini anugerah Allah, tapi apa yang dia miliki? Banyak. Kerajaan yang besar, istana yang hebat, yang bila Balqis datang, lantai dia macam air, kan? Kemudian Allah jadikan semua burung-burung, bahkan syaitan jadi tentera iblis. Sangat besar nikmat, itu pun dia tak berbangga. Dia kata ini daripada Allah. Kita pula ada apa? Adalah 2-3 biji kereta. Lepas tu apa lagi? Dari mana ni? Ini usaha saya. Malukan Nabi Sulaiman. Okey. Ni ada sambungan ni. Ayat ni macam tak lengkap kan? Baca. Cuba baca. Ayat 52. Ana khairun min haza allazi huwa mahinun wala yakadu yubinu. Dah 52. Okey, maksud dia di sini maksudnya bahkan. Kan ini sambungan. Dia kata, wahai kaum aku ada kerajaan Mesir, aku ada sungai-sungai. Kemudian bahkan tu mana bahkan ana khairun. Ada juga perkataan ana.
Aku khairun, lebih. Ini ayat iblis ni, lebih baik min dari haza, dari orang ini. Orang ni siapa? Nabi Musa. Allazi, tengok dia nak hina, dia guna perkataan yang menggambarkan Musa ni hina. Allazi huwa, yang huwa mahinun, dia mahinun ni makna dhaifun, lemah, hina. Kenapa? Sebab Musa tak ada apa-apa, kerajaan tak ada, istana tak ada, sungai tak ada, miskin. Kemudian wala yakadu yubin, dan yubin mana jelas. Bila bercakap tak jelas. Musa bila bercakap tak jelaskan. Apa sebab? Dia gagap. Kenapa dia gagap? Siapa? Oh, dia makan bara api. Pasal apa dia makan bara api? Pandai-pandai je. Sebenarnya tak ada dalil pun. Itu cerita yang kita dengar daripada kecil, tapi tidak ada dalil. Tak ada. Dia memang cakap tak berapa lancar, betul. Tapi sebabnya bukan sebab makan bara api. Apa hal Musa nak makan bara api, Okey. Israiliyat tak sahih. Ya. Tapi saya tak cerita makan bara api kan? Okey, tengok. Dia nak menghina Musa. Pertama dia kata apa? Mahinun, hina, miskin, tak ada apa-apa pun. Lepas tu yang kedua, bila cakap tak jelas. Aku pula ada istana, ada kerajaan, ada sungai. Fikir-fikirlah masa depan kamu. Takkan nak beriman dengan orang miskin? Logik tak? Sebenarnya Musa ni betul lah bila dia cakap tak lancar. Tapi bila dia berdoa pada Allah, kata ahli tafsir, lancar. Apa doa Nabi Musa tu? Bila Nabi Musa baca doa tu? Masa nak jumpa? Dia nak jumpa Firaun tu apa? Okey. Kita pula bila baca doa tu? Biasa. Sebelum bagi ceramah itu ustaz. Kalau kita bila kita baca? Cakaplah betul. Itu menunjukkan apa tu? Nabi Musa betul-betul baca supaya mesej dakwah dia jelas. Lepas tu dia minta Rabbi syrahli. Yang kita baca sebab nak dunia. Betul tak? Nak perasa. Betul kan? Kenapa jadi macam tu? Sebab kita tak faham Quran. Kita ambil ayat Quran daripada mulut orang tanpa kita tadabbur. Jadi akhirnya kita tak fikir pun langsung nak berdakwah. Sedangkan doa tu untuk Musa berdakwah. Kalau Musa tengok, ya Allah, tak pernah jumpa Firaun tapi baca doa tu berkali-kali. Cuba buka surah Taha. Tak boleh. Nak guna doa tu boleh, tapi gunalah pada benda yang hebat, yang besar. Sebab doa tu daripada Nabi Musa. Okey, buka surah Taha. Ayat 25. Okey, apa dia?
Qala rabbi shrah li. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li wa yassir li amri. Kemudian wahlul uqdatan min lisani. Ha? Yafqahu qawli. Dah. Okey. Cuba tengok kita tadabbur doa ni. Pertama, Musa minta apa? Bila Allah kata izhab ila Fir'aun, pergilah pada Fir'aun. Musa dah sikit goyang. Sebab apa? Sebab dia orang biasa, miskin, nak berjumpa siapa ni? Ketua negara yang zalim. Kemudian kebetulan bahasa dia pula tak fasih. Maka walaupun dia Nabi, dalam keadaan dia goyang sikit, dia balik pada Allah. Dia cari Tuhan. Wahai Tuhan, lapangkan untukku dadaku. Dia kelebihan beza Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Allah kata apa pada Nabi? Alam nashrah laka sadrak. Cuba terjemah. Ha? Oh, yang ni lancar pula terjemah, ini tak lancar. Yang ni Nabi Musa, yang ni Nabi Muhammad. Terjemah. Bukankah, ataupun lebih tepat, sesungguhnya kami telah lapangkan untuk engkau dada engkau. Allah kata apa pada Nabi Muhammad? Sesungguhnya kami telah lapangkan. Nabi Musa kata apa? Wahai Tuhan, lapangkan. Apa beza? Nabi Musa minta, Nabi Muhammad tak minta, Allah terus lapangkan. Ni doa ni, Rabbi, wahai Tuhan. Allah tak, Nabi Muhammad Allah kata kami telah lapangkan. Sebab tu nikmat yang paling besar pada, nikmat yang paling besar, Allah lapangkan hati untuk apa? Untuk terima ajaran Islam. Allah kata apa dalam surah ni? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Tengok nikmat. Allah kata adakah maka orang yang syarahallah, Allah lapangkan dadanya. Tapi lapangkan apa ni? Nikmat yang paling besar, lapangkan dada untuk apa? Lil Islam. Maksudnya bila dia belajar, satu, dia lapang je nak pergi belajar. Yang kedua, bila dia dengar, dia belajar, lapang je untuk beramal. Yang ketiga, bila dia beramal, lapang je, mudah je untuk menyampaikan. Itu nikmat. Ada orang Allah sempitkan dada, daripada awal lagi tak nak belajar. Ada orang Allah lapang nak belajar, tapi Allah sempitkan bila nak beramal. Ada orang Allah lapangkan untuk belajar dan beramal, tapi kalau bab menyampaikan, Allah sempitkan. Dia jadi bela, buntu, ya. Sebab tu Nabi Musa bila nak berdakwah, dia minta apa? Lapangkan dadaku dan permudahkan urusanku. Kemudian wahlul, buka. Kalau kita buat haji ataupun umrah, kalau pakai ihram, dia panggil tahallul. Apa makna tahallul? Buka. Wahlul, buka. Uqdah, ikatan. Fi min lisani, di inilah yang
Firaun kata apa? Bila bercakap tak jelas. Jadi bila dia nak berdakwah, dia nak mesej yang dia cakap difahami dan jelas. Maka dia minta kepada Allah, bukanlah ikatan yang menyebabkan aku tak lancar pada lidahku. Dan Allah makbulkan. Targetnya apa? Yafqahu, supaya mereka faham apa yang aku nak sampaikan. Boleh faham? Kita bila nak berasa kita baca doa ni kan, supaya siapa yang faham? Siapa faham? Nampak tak? Doa kita kadang-kadang tak ada kaitan kan? Doa ni tujuan nak berdakwah sebab tu di hujung supaya mereka faham apa aku nak sampaikan. Kadang-kadang orang tu sampaikan setengah jam, orang tak faham. 1 jam tak tahu apa. Kadang-kadang dia cakap seminit je, faham, beriman. Okey. Jadi dengan baca doa ni, mereka setelah nak berdakwah. Okey. Sebab periksa dah lulus. 3 kali periksa, 3 kali baca, 3 kali lulus. Tapi tak berdakwah lagi. Okey, habis. Yang paling penting bila kita baca doa, Rabbi Syrali, ingat apa? Ingat ketika Musa berdakwah kepada Firaun. Okey, cuba tengok surah tadi, Az-Zukhruf. Apa ayat selepas tu? Ayat 53. Fastakhaffa ke? Oh. Okey. Dah cukup setakat tu. Cukup. Kita tengok hadis. Hadis muka surat 31, hadis nombor 26. Abdullah bin Abbas melaporkan Uyainah bin Hisin datang ke Madinah. Beliau menginap di rumah anak saudaranya dan yang bernama Hur bin Hais. Hur merupakan antara orang yang rapat dengan Umar. Ini kerana kepandaiannya membaca Al-Quran dan tahu maknanya. Dia sering dilihat bersama Umar dalam mesyuarat atau majlis-majlis ilmu. Uyainah menjelaskan kepada anak saudaranya, wahai anak saudaraku, kamu kelihatan rapat dengan Umar. Cuba minta izin daripadanya supaya dapat bertemu dengannya. Pun meminta izin daripada Umar dan Umar mengizinkannya. Apabila Uyainah masuk menemui Umar, Uyainah berkata, hei Umar, berhati-hati. Kamu tidak memberi banyak kesenangan kepada kami. Kamu juga tidak memerintah dengan adil. Mendengar komen itu, Umar menjadi marah. Mahu sahaja dia menjatuhkan hukuman kepada Uyainah. Tiba-tiba dia berkata, Tuhan, Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-A'raf ayat 198 yang bermaksud, beri maaf, lakukan kebaikan dan jangan menghiraukan orang yang bodoh. Uyainah ini termasuk daripada kalangan orang yang bodoh itu. Lalu Umar tidak jadi marah kerana beliau seorang yang patuh pada Al-Quran. Didekatkan oleh Umar. Okey, boleh faham ke? Boleh faham? Jalan boleh faham? Ada yang tak faham? Okey, yang faham tolong sampaikan kepada yang tak faham. Sebagai seorang pelajar pun kita boleh mengingatkan guru kita atau sahabat kita. Boleh ke depan ke? Okey. Ini dalam hadis ni sangat besar pengajarannya. Hadis ni iaitu tentang daripada Abdullah bin Abbas. Dia kata seorang sahabat, seorang lelaki yang bernama Uyainah bin Hisnu, dia datang ke rumah sepupu dia di Madinah. Dan masa tu menjadi khalifah ialah Umar ibn Khattab. Sepupu dia nama apa? Sepupu kepada Uyainah nama dia
Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ni antara orang besar, orang alim, dan antara macam ahli majlis mesyuarat umar lah. Kalau negeri Exco, kalau pusat Kabinet lah. Kabinet. ha Kabinet. menteri lah. Dia Umar, dia ada barisan ahli mesyuarat dia, dan ahli mesyuarat dia semua adalah al-qurra. Al-qurra ni jamak kepada al-qari, iaitu yang membaca al-Quran. Tapi kita kena faham, yang baca al-Quran zaman Nabi adalah orang yang alim. Tahu kenapa? Bila sebut qurra memang alim, walaupun maknanya hanya pembaca. Kenapa? Sebab cara yang Nabi ajar pada sahabat ialah Nabi ajar maksud ayat dulu, sehingga mereka faham dan mereka amal, baru mereka belajar Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Jadi bila sebut pembaca Al-Quran, dia dah halim dah. Sebab tu saya nak sebut satu hadis. Hadis daripada Jundub an Jundub bin Abdullah qal kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah ta'allamna iman qabla Al-Quran. Okey. Mungkin ada yang biasa dengar, ataupun saya rasa tak ramai yang dengar. Cuba kita tadabbur hadis ni. Daripada Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah sahabat Nabi masa tu kecil. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang kecil dah belajar tadabbur Al-Quran. Jadi kita kunna adalah kami ma'an Nabi, bersama Nabi SAW, wa nahnu fityatun, dan kami masa tu fityah apa dah? Dalam surah Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda. Masa tu kami masih muda, remaja, hazawirah, muda sangat. Abdullah bin Umar, semua masa tu kanak-kanak. Dan Abdullah bin Abbas sendiri pun yang meriwayat hadis ni, dia lahir sebelum 3 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Abdullah bin Abbas.
Sebelum 3 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Makna masa Nabi wafat, berapa umur Abdullah bin Abbas? 66. 13. Sorry. Okey. Saya terima. Sorry tu. Nabi Abdullah bin Abbas lahir sebelum 3 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Jadi masa Nabi wafat, berapa umur Abdullah bin Abbas? 16. Ha? 16. Kenapa 16? 13 lah. Nabi di Madinah 10 tahun. Betul. Memang betul. Yang salah 66. Sorry. Okey. Tapi kita tahu tak, antara sahabat yang paling banyak meriwayat hadis, Abdullah bin Abbas. Maknanya dia meriwayat hadis dalam tempoh ni. Mikail umur berapa? Sekarang 10. Tahun ni 10. Berapa hadis dah riwayat? Okey, termasuk Jundub ni kanak-kanak. Dia kata kami bersama Nabi dalam ketika kami masih remaja. Fata'allamna al-iman. Maka kami belajar iman. Qabla an nata'allam, sebelum kami belajar Al-Quran. Faham? Belajar iman dulu baru belajar Al-Quran. Semua kemudian ta'allamna Al-Quran. Lepas kami belajar iman, kami pun belajar Al-Quran. Lepas kami belajar iman, kemudian kami belajar Quran, hasilnya apa? Fazdasna bihi imana. Iman kami bertambah. Boleh faham? Siapa faham? Satu ada dua, satu belajar iman, yang kedua belajar Quran. Apa maksud belajar iman? Apa maksud belajar Al-Quran? Belajar iman, akidah. Belajar daripada mana? Belajar daripada Quran. Habis yang kedua, selepas belajar iman, belajar Quran, belajar apa pula? Subhanallah. Kita tak pernah terfikir pun cara Nabi dan sahabat belajar. Belajar iman dihurai dalam hadis Abdullah bin Umar, yang juga kanak-kanak. Dia kata iman ialah belajar tentang hukum halal haram, apa yang Allah suka, apa yang Allah benci dalam Al-Quran. Lepas kami dah faham, dah tahu hukum haram, kami buat, baru kami belajar Quran, iaitu kami belajar bacaan. Dan bila kami dah belajar Quran, kami baca, maka iman bertambah. Faham? Kenapa iman bertambah? Sebab dia baca dalam keadaan dia dah faham dan dah amal. Ini sama dengan ayat surah Al-Anfal ayat yang kedua. Cuba tengok surah Al-Anfal ayat kedua. Jumpa? Allah kata apa? Ayat 2. Innama. Allah mula dengan innama. Apa makna innama? Sesungguhnya hanyalah al-mu'minun. Orang beriman yang sebenar ialah iza zukirallah. Apabila disebut nama Allah, wajilat, gemetar hatinya. Kemudian bila dibaca ayatnya, iman, kan? Bila dibaca ayatnya, iman bertambah. Okey. Kita banyak baca ayat Quran, banyak kali dengar, tapi iman bertambah tak maksud? Tak. Apa pasal? Sebab tak faham. Jadi maksud surah Al-Anfal ayat 2, iman bertambah setelah dibaca, iaitu caranya macam ni. Dia belajar dulu maksud ayat, haram ditinggal, halal dibuat. Lepas tu baru dia belajar betul bacaan. Dan masa tu bila dia baca, iman dia meningkat. Faham? Tak mungkin iman meningkat kalau kita tak faham maksud ayat Quran. Jadi berbeza tak dengan cara kita belajar? Sangat-sangat berbeza. Itulah sahabat lagi baca Quran, lagi iman dia meningkat. Lagi dia yakin pada akhirat. Lagi dia tak suka pada dunia. Okey. Kita balik pada hadis kita. Okey, saya nak urai. Lepas tu, siapa yang datang? Uyainah.
bin Hisnu. Dia datang ke Madinah, singgah rumah sepupu dia. Sepupu dia nama apa? Al-Hur. Al-Hur ni salah seorang ahli masyarakat Umar, yang juga adalah seorang yang soleh dan qari', pembaca Al-Quran. Okey? Kemudian sepupu dia Uyainah cakap pada Al-Hur, aku nak jumpa Umar, boleh tak bagi laluan? Maka Al-Hur bagi tahu pada Umar, ada sepupu dia nak jumpa. Umar pun izin. Bila sepupu dia Uyainah masuk jumpa Umar, dia cakap pada Umar, "Hei, kamu ni tak berlaku adil, lepas tu tak bagi bantuan." Dia cakap pada siapa tu? Dengan guna bahasa, "Hei." Umar marah lah kan. Umar marah dan Umar nak pukul. Kalau kita marah tak? Jumpa-jumpa kita, "Hei, bagi duit." Umar marah dan Umar nak pukul. Bila Umar marah dan nak pukul, sepupu dia yang jadi ahli musyawarah Umar, nama apa tadi? Al-Hur. Dia pun baca ayat Quran. Ini tengok kesan Al-Quran. Apa ayat tu? Ayat ni kita baru tadabbur di Al-Araf di mana? Kita tadabbur di sana kan? Bukit Jelutu lah surah Al-Araf. Apa dia? Khuzil afwa kan? Khuzil afwa satu. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Yang ketiga, wa'arid. 199. 199. Siapa cakap apa? Oh, salah. 199. Okey. Apa maksud ni? Pertama, khuzil afwa. Afwa ni kemaafan. Khuz ambil. Ambil kemaafan. Apa maksud ambil kemaafan? Bila kita berdakwah ke orang salah-salah sikit, maafkanlah. Jangan tekan sangat ataupun jangan tuntut dia hormat kita. Kadang-kadang dia pun baru belajar kan. Jangan apa ni, straight sangat. Dan sambil-sambil tu, walaupun kamu maafkan, tapi kerja suruh yang makruh kena teruskan. Wa'mur bil urfi. Mana-mana yang makruh orang tak buat, suruh. Jangan kerana khuzil afwa kamu pun tak buat benda yang makruh. Kerja amal makruh, teruskan. Dan yang ketiga, bila jumpa orang jahil. Orang jahil ni siapa? Satu, orang jahil ni pertama orang tak ada ilmu. Yang kedua orang bodoh, bodoh sombong tu. Bila jumpa orang macam ni, a'rid. Apa dia? Jangan layan. Jadi Al-Hur baca ayat ni pada Umar, maksudnya target yang mana satu? Yang ketiga. Uyainah kata pada Umar ni, Al-Hur kata pada Umar, sepupu aku ni jenis orang yang jahil. Jangan marah. Kalau kita marah pada orang yang jahil, kita 2 kali 5. Pengajaran yang paling besar di sini apa dia? Pengajaran paling besar sekali. Pengajaran paling besar ialah para sahabat ni tengah marah je dengan Quran, cool terus. Sebab apa? Ini kata-kata Allah. Jangan siapa-siapa yang bila sebut ayat Quran bantah lagi marah, jangan. Sahabat bila dengar Quran terus sejuk. Kenapa? Sebab mereka faham dan mereka tahu yang bercakap tu siapa? Allah. Takkan nak lawan Tuhan? Boleh ke? Tengah-tengah kita marah ni, orang minta sedekah, lepas tu kita bagi RM5.
Lepas tu dia kata, "Kak, bagi lagi, tak cukup lah." Kita pun nak tampar. Suami kita pun baca ayat ni. Apa sikap kita? Ha? Bang, berhenti baca bang. Faham tak? Kalau kita orang beriman, tak kira siapa baca. Sebab yang penting ayat tu daripada siapa? Allah. Terus jadi sejuk. Itu nilai tadabbur, nilai Al-Quran dalam hati para sahabat. Dengar ayat Quran terus hilang marah. Itu power ayat Quran. Hanya Al-Quran saja boleh syifa, merawat hati yang macam-macam penyakit. Dan saya pernah cerita, ada seorang khalifah dulu, pembantu dia bawa makanan panas, kemudian terhempas, pecah dan kena kaki dia. Pembantu tu dia macam hamba lah, jadi dia pun nak marah. Bila dia nak marah, hamba dia pula baca ayat Quran. Hamba dia baca ayat Quran. Tahu tak dia baca ayat apa ni? Siapa saya pernah cerita ni. Siapa ingat? Surah Ali Imran. Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa iaitu sabar. Ayat apa tu? Allazina yunfiquna, kita ambil yang al-kazimin al-ghaiza wal-afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. 135 kan? 134 Ali Imran 134. Sebelum tu Allah kata berlombalah untuk dapat keampunan Allah dan berlombalah untuk dapat syurga seluas langit dan bumi, dan semua tu disediakan untuk orang bertakwa. Lepas tu Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa. Pertama, yang infakkan hartanya ketika senang dan susah. Yang kedua, al-kazimin al-ghaiza. Jadi pembantu tadi baca ayat ni pada khalifah tadi. Allah kata orang bertakwa tahan marah, terus dia tahan marah. Lepas tu wal afina anin nas, orang bertakwa di syurga juga bukan setakat tahan marah tapi maafkan orang. Terus khalifah on the spot maafkan. Kemudian dia baca lagi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka pada orang yang berbuat baik. Terus khalifah yang ketiga pada aku merdekakan engkau. Sepatut dia dapat penampar kan, tapi dapat apa? Apa yang mengubah khalifah tu? Quran. Boleh? Tapi ada tak bibit sekarang baca ayat Quran? Tak ada, sebab majikan pun tak baca. Tak, bila bibik salah, majikan baca tak ayat Quran pada bibik tu? Tak. Ini kehebatan Nabi mendidik para sahabat. Jadi yang membetulkan urusan hidup mereka ialah Al-Quran. Yang memandu mereka ialah Al-Quran. Okey. Kalau tak nak hafal semua pun, paling kurang hafal dua ni. Satu Al-A'raf 199, yang kedua Ali Imran 13. Kalau boleh hafal dua ni cukuplah. Sebab dua ni syifa yang boleh menghilangkan rasa marah. Okey, boleh baca hadis satu lagi. Hadis nombor 27. Okey, nanti. Pengajaran pertama tadi apa? Yang kasar Umar tu, ayat Quran betul-betul merawat segala penyakit, khususnya panah bara. Jadi bila marah je, ayat Quran je merawat. Jangan cakap dengan kata-kata manusia, kadang-kadang tak terkesan. Yang kedua, khalifah zaman Nabi boleh ditegur bila-bila masa, dan mereka akan dengar, apatah lagi kalau teguran tu daripada Al-Quran.
Dan yang ketiga, pembantu-pembantu ataupun ahli mesyuarat pemimpin di zaman Islam berani nak tegur. Tak adalah aku dilantik ni, kalau aku tegurkan kena pecat, tak ada. Dia tegur direct je. Okey, baca hadis seterusnya. Hadis 27, Abdullah bin Mas'ud melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan pada akhir zaman nanti akan berlaku satu keadaan yang mana semua orang mementingkan diri sendiri. Juga berlaku perkara-perkara yang saudara sekalian benci. Para sahabat bertanya, oleh itu, Tuan, apakah yang Tuan sarankan kepada kami? Rasulullah SAW menjelaskan, tunaikan Sallallahu alaihi hak wasallam. yang diwajibkan kepada kamu, berdoa kepada Allah berkenaan hak yang menjadi milik kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, faham tak? Hadis ni, dia ni antara mukjizat Nabi lah. Nabi bagi tahu benda yang akan berlaku. Apa dia? Iaitu akan datang, akan berlaku pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri. Dia guna harta rakyat. Dia guna harta rakyat untuk kepentingan diri dia, dan dia tak bagi hak rakyat. Dan kalau kita sebagai rakyat, kita marah tak? Marah. Tapi nasihat Nabi apa dah? Sabar. Kamu sebagai rakyat, walaupun hak kamu diambil dan pemimpin tak bagi hak kepada kamu, kewajipan kamu, sabar. Kamu tetap kena laksanakan tanggungjawab kamu. Apa tanggungjawab rakyat? Mengundi. Mengundi. Jangan kata semua sama aja. Jangan. Mengundi. Jadi nak marah ke apakah, jangan buat apa-apa yang boleh menjatuhkan kerajaan, kecuali melalui undi. Jadilah sama-samalah kita mengundi besok. Tunaikan tanggungjawab anda. Kalau kita dah undi tak menang juga, jangan memberontak, jangan demonstrasi, jangan. Itu yang dilarang tu. Walaupun hak kita diambil. Sabar. Poin dia apa dah? Sabar. Sebab tu ada satu hadis lagi, siapa yang sabar bila hak dia diambil oleh pemimpin, dia sabar, balasan di akhirat dia boleh minum air telaga Kausar. Memang sabar tu balasannya di akhirat besok. Jadi jangan duk kutuk-kutuk, jangan maki, jangan. Laksanakan tanggungjawab kita setakat kita mampu. Okey? Dah. Cukup. Besok pergi mengundi. Cukup ah? Ada lagi hadis? Ke tak yang bersambung? Tak ada. Okey, kita sambung akan datang. Cukup ah? Ada soalan ke? Ha? Okey, habiskan. Oh, awal lagi 11.30 kan? Awal lagi. Nak mengundi pun lambat lagi kan? Okey, habiskan. Hadis 28, Abu Yahya nama sebenarnya Usaid bin Hudayr melaporkan ada seorang lelaki Ansar berkata, wahai utusan Allah, mengapa Tuhan tidak melantik saya menjadi pegawai seperti si dia atau si dia itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, saudara semua akan menemui satu keadaan apabila saya sudah tiada nanti, keadaan yang masing-masing mementingkan diri sendiri. Bersabar sehingga saudara menemui saya pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tak ada ke yang jumpa Nabi di Telaga Haud? Ada? Tak ada? Adalah. Dia kata akhirat. Tapi hadis ada Haud. Oh, terjemah dia akhirat. Dalam hadis sebut Haud, telaga. Dalam terjemah tak ada? Terjemah siapa ada? Dia terjemah kat sini masing-masing hadis bersabar sehingga saudara menemui saya pada hari
Tapi tak ada telaga pada mahsyar. Yang betulnya telaga. Hadisnya mengatakan haud, bukan yaumul qiyamah. Ini Usaid bin Hudayr, seorang sahabat daripada Ansar Madinah. Dia berkata, seorang lelaki daripada Ansar berkata, wahai Rasulullah, lantiklah aku sebagai pemimpin sebagaimana engkau melantik orang lain sebagai pemimpin. Maka Nabi pun bagi nasihat, cukup. Sebab apa? Satu masa akan berlaku pemimpin yang menggunakan hak rakyat, harta rakyat untuk kepentingan mereka. Jadi kamu tak payah jadi pemimpin dah. Apa patut kamu buat? Sabar sehingga jumpa aku dan boleh minum telaga haud. Ya Allah, nilai apa tu? Nilai sabar. Jadi kadang-kadang kita tak sabar kan nak tukar cepat pemimpin. Lepas pilihan raya ni kita tukar pemimpin. Sabar. Nanti sebab itulah ada seorang Khawarij, dia jumpa Sayyidina Ali. Kita tahu kan kisah zaman Sayyidina Ali berlaku kacau bilau, membunuh kan. Osman dibunuh. Jadi seorang Khawarij, dia kata, wahai Ali, kenapa zaman engkau ni berlaku kecoh, orang marah, memberontak, berperang? Kenapa? Zaman Abu Bakar tak ada, zaman Umar tak ada. Maka Ali menjawab, sebab zaman Abu Bakar dan Umar tak ada, sebab masa Umar dan Abu Bakar jadi pemimpin, rakyat dia macam aku. Tapi zaman aku kecoh sebab rakyat aku macam kamu. Faham tak? Dia maksud dia cukup mendalam. Ada ayat Quran, cuba buka surah ni, yang menghuraikan apa yang Ali cakap. Surah Al-An'am ayat 129. Al-An'am 129. Muka surat 144. Hai? Betul ke? Wa kazalika, jumpa? Apa maksud wa kazalika? Begitulah nuwalli, kami jadikan ba'daz zalimin, orang yang zalim menjadi pemimpin kepada orang yang zalim, bima kanu, disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi maksud ayat ni apa dah? Kadang-kadang Allah naikkan pemimpin itu zalim sebab orang rakyat tu adalah zalim. Boleh faham? Jadi kadang-kadang Allah nak hukum kita sebab kita sendiri zalim, maka Allah naikkan pemimpin yang zalim. Maka sebaliknya apa dia? Kalau kita nak pemimpin tu soleh, kita sendiri kena jadi rakyat yang soleh. Jadi pergilah mengundi. Okey, ada lagi hadis? Ulas. Sabar yang terakhir, hadis 29. Abu Ibrahim, nama sebenarnya Abdullah bin Auffa, melaporkan pada suatu hari ketika Okey. Hadis ni huraian dia panjang. Jadi saya sambung minggu depan. Huraian dia panjang. Jangan belajar niat nak habis belajar, tapi niat nak pengajarannya. Okey, ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita jumpa malam ni. Kelas secara online pukul 9.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل